بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Yang dihormati pengurusi masjid, timbalan pengurusi, para ahli jawatan kuasa masjid, muslimat, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan pengajian kita menggunakan buku Urus Harta Cara Rasulullah Fiqh Muamalat oleh Dr. Muhammad Zaki Yahfar Al-Yahya. Kita masih lagi dalam bab yang pertama tentang jual beli. Hari ini kita sambung di muka surat 9. Secara umumnya berkaitan tentang penjual dan pembeli perlu memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Ia berkaitan tentang pihak yang berakad, iaitu penjual dan pembeli. Yang pertama adalah waras, iaitu baligh, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik. Oleh itu, urusan jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak dan orang gila adalah tidak sah. Demikian juga orang yang tidak dibenar menguruskan harta sendiri kerana ketidakwarasannya, iaitu tidak berkelayakan menguruskan harta. Contohnya, orang yang membelanjakan hartanya pada perkara-perkara yang haram, orang yang terlalu boros membelanjakan harta walaupun untuk memperoleh barang yang harus, dan orang yang dianggap cuai dan tidak bijak serta tidak berpengalaman menguruskan harta. Yang pertama, mestilah penjual dan pembeli orang yang waras ketika mana akad tersebut dibuat, dan mestilah dia berakal. Tidak boleh ketika mana kanak-kanak yang tidak berakal menguruskan harta disuruh membeli, maka dia balik dengan barang yang dia beli tapi dengan baki yang berbeza. Maka tidak redanya ibu ataupun ayah yang memberikan duit tersebut, maka akad jual beli tersebut adalah tidak sah. Kalaulah kita suruh anak kita pergi ke kedai, beli barang, dan semua barang yang kita nak ada, dan baki yang kita dapat adalah cukup, walaupun dia adalah kanak-kanak, jual beli tersebut adalah sah. Sebab redha meredai antara penjual dan pembeli. Yang kedua, bebas membuat pilihan ketika mana mengikat kontrak. Maksudnya, apabila seseorang menjual atau membeli, dia melakukannya dengan bebas dan dengan sepenuh hati
serta meredai urusan yang dibuat. Oleh itu, jual beli orang yang dipaksa adalah tidak sah kerana dibuat tanpa kerelaan. Walau bagaimanapun, jika paksaan tersebut dibuat dengan bersebab yang sah, maka jual beli orang yang dipaksa adalah sah. Contohnya, orang yang sengaja melambat-lambatkan pembayaran hutang sedangkan dia memiliki barangan tetapi enggan menjualnya. Dalam keadaan ini, hakim berhak memerintahkan memaksa orang tersebut menjual barangan itu dengan tujuan untuk menjelaskan hutangnya. Jual beli ini sah kerana kebenaran syarak telah menggantikan kerelaan penjualnya. Syarat yang kedua, mestilah dia bebas membuat pilihan ketika mana dia nak beli barang tersebut. Dipaksa terus jual beli tersebut adalah tidak sah. Pernah berlaku dulu pada tahun 1995, dijadikan bahan jenaka. Seorang lelaki nak pergi membeli barang di kedai, kebetulan kedai tersebut adalah kedai kawan. Nak beli barang, tak jadi nak beli. Kawan dia kata apa? Kalau hang keluar daripada kedai ini, dikira hang menceraikan isteri hang. Bergurau dalam senda gurau ceraian. Dia memaksa untuk beli, maka itu tidak dibenarkan oleh syarak. Dia atas persetujuan diri dia sendiri. Kita dah sentuh sebelum ini, antara benda yang Nabi larang adalah memaksa orang beli barangan kita. Contohnya, mula samah. Saya dah sentuh sebelum ini. Pergi ke kedai, isteri suruh beli roti, tengok roti, esok tarikh luput, tapi kat rumah kita dengan isteri sahaja, maka kita tak jadi nak beli, sebab boleh jadi akan basi dan berkulat. Kita dah mula samah, dah pegang dah roti, tengok dah tarikh luput, maka kita letak balik. Sebelum nak keluar, orang kedai datang, cashier datang, Haji kena beli roti ni. Kenapa? Saya tak nak beli, esok dah tarikh luput. Tak, Haji dah pegang roti tersebut, dikira dijual. Maka itu juga tidak dibenarkan oleh syarak. Sama juga dengan munabazah, campak mencampak. Pergi ke gudang yang menjual barang yang terpakai, kita cuba kasut, ternyata kasut tersebut besar, maka berlakunya munabazah, campak mencampak, dan kita dapat kasut yang kita nak. Kita cuba kecil, tak muat, maka kita tak jadi nak beli. Maka kedai tersebut tidak benarkan kita keluar daripada gudang tersebut, sebab kita dah munabazah, campak mencampak barang, tetapi kita tak nak beli, maka kedai memaksa untuk kita beli. Itu juga tidak dibenarkan oleh syarak. Tidak ada kerelaan hati pembeli, kecuali berkaitan tentang hutang. Dah janji dah sebulan nak bayar hutang, tak nak bayar, sedangkan dia ada aset. Alasan dia tak ada duit, tapi dia ada sebiji kereta yang telah habis bayar, dia ada motor dan sebagainya, maka dia boleh mengarahkan hakim, mahkamah untuk menjual aset yang dia ada untuk bayar hutang yang dia berhutang. Itu yang kedua. Yang ketiga, penjual dan pembeli ialah individu yang berlainan. Maksudnya, mesti wujud dua pihak berlainan yang mengikat kontrak jual beli. Penjual serta pembeli bukanlah orang yang sama kerana kepentingan kedua-dua belah pihak adalah berlainan. Mesti ada dua pihak yang berbeza. Tidak dikira jual beli, saya nak jual handphone, saya tanya ada tak orang nak beli? Tak ada. Tak apa, handphone ini saya beli. Sayalah penjual dan sayalah pembeli. Itu bukanlah jual beli. Mesti ada orang yang meminta dan mesti ada orang yang
memberi. Yang keempat, boleh melihat. Jual beli oleh orang yang buta adalah tidak sah kerana wujudnya kejahilan yang ketara. Untuk berjual beli, orang buta perlu mewakilkan kepada orang lain untuk menjual atau membeli bagi pihaknya. Ini mungkin berlaku pada zaman dahulu. Sama juga dengan hukum kanak-kanak. Sekarang berapa ramai orang di luar sana yang Allah uji dengan penglihatan yang tidak sempurna, tak mampu nak lihat, tetapi mengira lebih baik daripada orang yang mampu melihat. Maka itu juga dibenarkan oleh syarak. Tujuan syarak tidak mengharuskan orang yang buta berurusan jual beli adalah takut ditipu. Ketika mana ditipu, dia tidak ada redha. Ketika mana membeli barang tersebut, maka akad jual beli tersebut adalah tidak sah. Barang jualan dan harganya. Al-Ustaz Abu Al-Fatah dari mazhab Hanafi mentakrifkan harta benda atau barang sebagai apa-apa sahaja yang boleh disimpan semasa berhajat, tidak kira sama ada boleh disimpan lama atau sekejap. Mengikut undang-undang, istilah barang meliputi semua barang persendirian selain dari perkara-perkara dalam putaran seperti saham. Jenis-jenis harta benda. Yang pertama, harta benda yang berharga. Semua perkara yang mempunyai harga atau nilai pada pandangan syarak dan hanya halal digunakan dalam keadaan suasana bebas. Harta benda yang tidak berharga, barang yang tidak berharga pada pandangan syarak, walaupun pada sesetengah golongan ia dipandang bernilai dan ia tidak halal digunakan dalam suasana yang bebas. Contohnya arak dan juga daging khinzir. Kita pergi ke kedai, ada tempat yang menjual arak. Semakin lama arak tersebut umurnya, semakin mahal harganya. Okay. Boleh jadi satu botol arak sampai beribu-ringgit. Tetapi ketika mana arak tersebut diletakkan di depan kita, harta itu adalah harta benda yang tidak berharga. Walaupun berharga pada pandangan manusia, tapi pada pandangan Islam itu dikira najis dan itu sudah pasti tidak berharga. Sama juga dengan daging khinzir dan perkara-perkara yang mengharamkan. Bukanlah ada harga pada zahirnya, tetapi ada harga juga di pandangan syarak. Bebas daripada perkara yang haram. Dari segi undang-undang, tidak membezakan harta benda ini kerana undang-undang menganggap semua benda atau perkara sama ada bersih atau kotor, najis, boleh dijadikan sebagai barang atau harta kerana undang-undang negara berbentuk umum berdasarkan kepada kepelbagaian pegangan dan kepercayaan rakyatnya. Negara Malaysia khususnya tidak boleh mengharamkan jual arak contohnya, sebab tidak ada lagi enactment yang tidak membenarkan menjual arak secara berleluasa. Yang ada di setengah negeri adalah fatwa negeri ataupun fatwa mengikut negeri. Contohnya Selangor dibenarkan jual arak di tempat yang tertentu, tetapi yang menguruskannya bukanlah orang yang beragama Islam. Kalau tuan-tuan perasan, pada 2 minggu yang lepas viral, ada orang yang bukan beragama Islam pergi ke kedai yang menjual arak, dan kebetulan shift tersebut adalah lelaki dan perempuan yang beragama Islam. Dan ada seorang lelaki yang beragama Islam tanya, kenapa kamu jual? Dia kata ini adalah barangan kedai. Tapi kalau mengikut enactment fatwa negeri Selangor, tidak membenarkan orang yang beragama Islam menjual arak, walaupun di kedai tersebut menjual arak. Tetapi secara umumnya tidak boleh
Tidak ada enactment yang mengatakan arak tidak boleh dijual di Malaysia. Maka bukanlah disebabkan itu kita mengatakan arak itu adalah benda yang bernilai. Pada pandangan syarak, arak itu tidak berharga sebab benda itu adalah benda yang haram. Islam membahagikan harta benda berharga kepada dua bahagian untuk mempermudahkan umatnya menjalankan perniagaan. Yang pertama, harta alih. Yang kedua, harta tak alih. Harta alih ialah harta benda yang boleh dipindah dan dialih dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain walaupun berubah bentuknya kerana perpindahan itu. Mengikut Imam Malik rahimahullah, ia harta alih merupakan semua harta yang boleh dipindah tanpa berubah bentuknya. Itu adalah harta alih. Contoh harta alih apa? Duit kita, saham, KWSP, barang emas wanita, kereta, insurans, KWSP, senjata api. Itu adalah harta yang alih. Harta tak alih ialah harta benda yang tidak boleh dipindahkan dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Contohnya tanah. Kebiasaannya harta yang tidak alih ini adalah tanah dan rumah. Bagi Imam Malik rahimahullah, harta yang tak alih ialah harta yang tidak dapat dipindah atau yang boleh dipindah tetapi akan menyebabkan berlakunya perubahan atau kerosakan terhadap barang tersebut seperti bangunan atau alat-alatan. Itu adalah harta yang tidak alih. Undang-undang membahagikan harta benda kepada dua. Yang pertama, harta yang sudah ada. Yang kedua, harta yang akan ada. Barang yang sudah ada ialah barang yang sudah dikenali atau yang telah diperlihatkan kepada pembeli dan telah dipersetujui semasa akad. Ini biasa berlaku. Kita pergi ke kedai, nak beli roti, roti itu ada. Nak beli bawang, bawang itu ada. Dan kita tengok dan kita setuju nak beli barang tersebut, maka adanya persetujuan antara kita sebagai pembeli dan orang yang menjual. Barang yang akan ada ialah barang yang sudah ada tetapi belum ada di tangan penjual, atau barang yang sememangnya belum wujud. Jualan terhadap barang-barang yang akan ada akan sempurna apabila barang-barang itu ditentu dan dimaklumi oleh kedua belah pihak. Ini juga sangat banyak berlaku. Anak nak kasut bola, ajak pergi ke kedai, kita kata tak berani nak pergi sebab sekarang ada year end sale, ramai orang pergi ke kedai kasut ramai orang pergi ke kedai mencari kasut bola. Maka kita membuka handphone, cari yang kasut yang anak-anak, kasut warna hitam, Adidas, saiz 4 UK. Maka kita tekan di Google ataupun di Shopee, dan kita tengok ada kasut yang anak-anak, dan kita membeli di handphone barang yang belum ada. Dan ketika itu kita setuju dengan perjanjiannya, barang ini daripada China, akan sampai selepas 2 minggu dan sekian. Sempurnanya penjualan tersebut ketika mana sampainya di rumah kita dalam tempoh 2 minggu yang telah dijanjikan, kasut warna hitam Adidas saiz 4 UK seperti mana yang kita minta. Maka sempurnalah akad jual beli tersebut. Ketika mana 2 minggu sampai kasut betul Adidas warna hitam tetapi saiz 7 UK, maka tidak sahlah akad jual beli tersebut, sebab seperti mana yang kita nak tidak sampai. Maka itu tidak dibenarkan oleh syarak. Secara umumnya para fuqaha telah bersepakat
bahawa syarat-syarat bagi menentukan sesuatu barang itu harus dijual beli ialah seperti berikut. Yang pertama, ia mestilah sesuatu yang wujud ketika akad jual beli berlaku. Barang yang ada semasa akad jual beli dibuat adalah tidak sah jual belinya, melainkan dalam akad jual beli salam. Nak beli barang mesti kena ada, kecuali jual beli salam. Kita akan sentuh satu bab. Jual beli salam ini adalah benda yang tempahan. Kita tempah di handphone, ataupun kita tempah baju di kedai baju. Barang tak ada, tetapi teller meminta duit untuk dibayar sebab modal untuk buat baju. Maka dibenarkan ketika mana jual beli salam sahaja, jual beli tempahan. Yang kedua, ia mestilah dalam bentuk harta yang bernilai menurut syarak. Maka tidak sah jika ia dikategorikan sebagai najis dan haram oleh syarak, seperti arak, bangkai, najis, darah anjing dan khinzir. Mestilah dalam bentuk harga yang bernilai dan dibenarkan oleh syarak. Timbul persoalan bagi orang yang suka bercucuk tanam, kebiasaannya menggunakan najis-najis haiwan untuk dijadikan sebagai baja. Adakah dibenarkan oleh syarak ataupun tidak? Ada yang bercucuk tanam kat sini. Tapi kalau bercucuk tanam kat rumah, biasanya guna baja biasa. Kalau ada ladang yang luas, dia biasa menggunakan tahi lembu ataupun tahi kambing. Boleh ke tak? Termasuk najis. Jawapannya adalah jumhur mengharamkan menggunakan najis. Imam Syafi'i rahimahullah membenarkan menggunakan najis. Yang pertama, najis tersebut mestilah datangnya daripada binatang yang halal. Lembu, kambing, unta dan sebagainya halal, dibenarkan untuk menggunakan seperti baja ataupun najis untuk jadikan sebagai baja. Na'uzubillah, kalaulah lagi 10 tahun ada kajian mengatakan dalam banyak-banyak najis yang paling baik untuk bagi durian sangat manis dan kuning adalah najis khinzir. Itu adalah diharamkan pada pandangan mazhab Syafi'i. Itu yang pertama. Yang kedua, mazhab Syafi'i menghalalkan menggunakan najis ketika mana jual beli antara penjual dan pembeli disebutkan sebagai naqlu al-yad, perpindahan tangan tanpa menyebut najis. Kalau penjual cakap kat pembeli, baik aku jual 10 kg tahi lembu untuk dijadikan baja, maka itu diharamkan pada pandangan Syafi'i. Sepatutnya aku jual 10 kg ini untuk dijadikan sebagai baja. Nampak remeh, tetapi bila sebut najis itu diharamkan pada pandangan mazhab Syafi'i. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mazhab kita membenarkan jual beli najis ketika mana najis tersebut adalah mulkut tam, pemilikan yang sempurna bagi kita atau diberi keizinan. Kalau tuan-tuan biasa nampak orang yang menternak lembu ataupun kambing banyak, 20 ekor, 30 ekor, selepas itu akan ada sebuah van akan ikut bawa penyeduk ataupun cangkul. Dia kumpulkan di dalam van sampai penuh, mungkin sampai 15 kg, 20 kg tahi, dia beredar. Dan itu bukannya najis dia punya, itu dikeluarkan daripada haiwan orang lain dan tidak dibenarkan. Maka pada pandangan mazhab Syafi'i itu tidak dibenarkan, itu adalah haram. Kecuali orang yang memilikinya membenarkan.
Ustaz nak ambil, Ustaz ambil lah. Maka saya fikir ketika itu, saya sewa van, sewa orang untuk upah angkat tahi tersebut dijadikan sebagai baja. Itu dibenarkan oleh syarak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ia mestilah barangan yang bermanfaat menurut syarak dan uruf kebiasaan orang-orang setempat. Bukan saja halal, bukan saja dibenarkan oleh syarak. Yang ketiga yang amat penting adalah kebiasaan orang-orang setempat. Maksudnya, pada adat, manfaat barang tersebut menjadi tujuan jual beli dan dibenarkan oleh syarak. Dengan ini, tidak sah menjual serangga berbisa atau haiwan yang tidak boleh dimanfaatkan. Namun begitu, menjual lebah untuk tujuan mendapatkan madu, monyet untuk tujuan mengawal harta, harimau untuk tujuan memburu, dan gajah untuk tujuan peperangan adalah dibenarkan mengikut uruf setempat. Saya belajar di Mesir dulu, orang Melayu dapat satu budaya yang baru. Pada tahun 1 ada duit yang lebih, suka beli binatang-binatang eksotik di pasar. Ada kawan saya sendiri, pelajar perubatan, membeli buaya. Beli kecil je, tapi bagi selalu ayam. Akhirnya jadi besar. Ada yang beli ular dan sebagainya. Dan ketika mana pada waktu petang, buaya memang binatang yang halal, memang boleh dipegang dan sebagainya. Tetapi uruf di Mesir adalah benda yang biasa. Petang-petang pergi ke taman, hadiqah, orang bawa kucing, anjing, dia bawa buaya. Dan jadi pelik lah, suasana itu jadi pelik kalau berlaku di Malaysia. Uruf tidak membenarkan. Tengok ada salah seorang jemaah Masjid Kampung Pasir jogging dekat Taman Tasik Taiping, bawa harimau. Sekali dia punya pet. Binatang tersebut adalah boleh, tetapi bukanlah kebiasaan uruf membenarkan membela harimau di Malaysia. Di Arab Saudi, siapa yang ada harimau, cheetah, dia dianggap orang yang kaya, sebab binatang tersebut binatang yang mahal. Tapi bila bawa di Malaysia, uruf tidak membenarkan. Maka juga tidak membenarkan walaupun binatang tersebut adalah halal. Kecuali kalau kita nak buat, nak pelik sikit, tapi akan masuk surat khabar lah. Seorang jemaah Masjid Kampung Pasir membawa harimau bersia-sia di Taman Tasik Taiping. Boleh, halal, tapi uruf tidak membenarkan. Baik, itu yang ketiga. Orang yang suka pergi memancing menggunakan umpan katak, contohnya, adakah dibenarkan oleh syarak ataupun tidak? Tak ada orang yang suka pergi pancing ke? Semua baca kitab. Siapa yang menggunakan katak untuk jadikan sebagai umpan pancing, kebiasaan nak mengail haruan ataupun toman, itu tidak dibenarkan oleh syarak. Ada hukum yang jelas dalam hadis menyebut tentang difda', iaitu katak. Dalam hadis sebut pada katak itu adanya ubat, memang tidak dibenarkan oleh syarak. Tapi menjadikan serangga yang lain, serangga perosak, itu dibenarkan oleh syarak. Ada orang yang membuat cacing, cengkerik, itu dibenarkan oleh syarak. Seperti mana yang Nabi sebut, khamsu minal fawasid, 5 jenis binatang yang perosak, yuqtalu fi hilli wal harami, dibenarkan untuk kita bunuh pada tempat yang halal ataupun pada tempat yang haram, tanpa sebab. Yang pertama adalah kalbun akur, anjing yang gila, keluar masjid, nampak anjing menyalak, nak gigit orang, gila, tanpa sebab. Ambil benda yang boleh membunuhnya dengan cepat, itu dibenarkan oleh syarak tanpa sebab. Yang kedua adalah al-qurab, burung gagak. Tuan-tuan tengah buat umrah, tak boleh membunuh binatang dan sebagainya, tengah buat dalam keadaan tahallul, nampak burung gagak, rasa geram je, ambil batu baling, kena kepala, mati.
dibenarkan oleh syarak tanpa sebab. Fi hilli wal harami, pada tempat yang halal ataupun pada tempat yang haram. Yang ketiga adalah tikus, dan yang keempat al-haya, ular, dan yang kelima adalah al-aqrab. Kala jengking. Ini adalah 5 binatang yang dihalalkan untuk kita bunuh tanpa sebab. Keluar ada lipas, elok je lipas tu jalan, tak ada nak kacau pun, tapi kita tak suka lipas, kita pijak dia mati. Itu adalah benda yang dibenarkan oleh syarak. Jadinya haram khamsu minal fawasid, jadinya haram ketika mana kita nak bunuh 5 binatang perosak ini, ketika mana kita menyeksa. Dan Allah sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah meletakkan ihsan pada semua perkara. Fa idza qataltum fa ahsinu qatlah, ketika mana kamu ingin membunuh, menyembelih, maka elokkan, sempurnakan pembunuhan ataupun penyembelihan. Keluar nampak tikus, pasang perangkap, 5 ekor dapat. Tikus adalah binatang perosak, boleh terus bunuh. Tapi kita geram dengan tikus, banyak dia gigit wayar dan sebagainya, letak dalam baldi, letak air, kita nak lemaskan. Maka binatang-binatang perosak tersebut akan tuntut ketika mana pada hari mahsyar. Maka berhati-hatilah kita ketika mana membunuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, barangan tersebut boleh diserahkan dari segi fizikal dan syarak. Tidak sah menjual kereta yang hilang, atau burung yang masih bebas di udara, atau ikan yang masih berada dalam air, kerana secara fizikal barang tersebut tidak mampu diserahkan. Menjual sebahagian barang yang tidak boleh dibahagikan juga adalah tidak sah, kerana jualan ini akan menyebabkan nilai barangan tersebut hilang atau tidak boleh digunakan lagi. Contohnya, pergi ke kedai, nak buat kawan-kawan masak, nak buat ikan patin tempoyak, nak beli 10 kilogram. Maka ketika itu tokai kata, Ustaz bayar dulu. Saya bayar. Dia mengambil sauk, dan dia sauk dapat ikan patin 5 kilogram sahaja. Maka itu tidak dibenarkan oleh syarak. Sepatutnya dia ambil jala dan sebagainya, dia dapat 10 kilogram, barulah saya bayar. Sama juga dengan burung, tapi di Malaysia mungkin tidak ada. Di Mesir itu budaya orang Arab, teringin makan burung merpati. Tuan-tuan pernah makan burung merpati? Rasa geli sikit sebab kat kedai-kedai mamak banyak dia bagi makanan burung merpati turun. Tapi kalau kat Mesir tu burung merpati tu takkan selamat lah. Semua burung merpati diorang makan. Kami pun makan. Nak beli burung merpati murah, bajet tak ada, nak buat makan-makan, beli burung merpati. Bayar dengan 3 ekor, dalam sangka ada 2 ekor sahaja. 1 ekor lagi ada atas wayar. Maka dia kata, Ustaz tunggu, 1 ekor tu kami akan tangkap. Boleh jadi dapat burung tersebut, tapi belum tentu itu adalah milik dia. Boleh jadi nak tangkap burung merpati atas wayar, dia pun tak dapat. Itu tidak dibenarkan oleh syarak. Dan yang keempat ini disebut tidak boleh juga ketika mana harta yang dibahagikan. Contohnya buku, pedang, rumah kecil atau sebagainya. Sebabnya menurut syarak barangan ini terpaksa dibahagi atau dipisah. Pergi ke kedai besi, nak beli pedang, tengok cerita Turki, lawan-lawan rasa nak ada pedang, harga pedang RM1,000, bawa 500. Maka ketika itu bayar 500, ambil bilah pedang, patahkan. Okay, saya nak ambil tempat pegang pedang je, bilah ni saya datang kemudian. Ketika mana dipatahkan pedang tersebut, maka ia tidak akan bernilai, tidak akan ada harga. Pergi ke kedai buku, nak beli buku ini, harga RM10, bawa RM5. Bayar RM5, contohnya kedai tersebut kata lagi RM5, kata bayar kemudian dan koyakkan, ambil
muka surat. Maka yang lebihan itu adalah benda yang tidak bernilai, dan itu juga tidak dibenarkan oleh syarak. Yang kelima adalah ia mestilah dimiliki oleh penjual atau dia diberi keizinan untuk menjualnya. Pemilikan yang sempurna atau kita sebut mulku tam adalah orang yang menjual. Tak boleh dia tak ada duit, ada akal sikit, pergi ke kereta sewa, pinjam seminggu, dah bayar dan sebagainya, guna 3 hari, hari keempat dia cari buyer yang kurang akalnya, dia jual, maka dia dapat untung atas kereta yang dia sewa, bukan kereta miliknya. Maka itu tidak dibenarkan oleh syarak. Atau mendapat keizinan, kita ada rumah, setiap bulan suami yang bayar, tetapi atas nama isteri, dan kita sangat terdesak, simpanan pun dah tak ada dan sebagainya, kita cari buyer, pembeli, maka nak jual rumah tersebut sebab kita yang bayar, tapi isteri tidak membenarkan sebab atas nama dia, maka itu juga tidak dibenarkan oleh syarak. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ia mestilah diketahui oleh penjual dan pembeli sama ada dengan melihat sendiri atau berdasarkan keterangan sifatnya. Maka tidak sah jual beli sesuatu yang tidak diketahui zat, sifat dan kadarnya. Itu benda yang amat penting, sebab itu yang akan meredakan kita atas barang yang kita nak beli. Haji, saya nak jual kereta. Kereta apa ustaz? Tak pasti. Jenama? Belum tahu lagi. Harga? Nanti saya tengok balik. Maka ketika mana banyaknya ketidakpastian, itu akan meragukan orang yang ingin membeli. Baik, sirah. Sirah ini adalah akad jual beli. Sirah bermaksud ucapan yang dibuat oleh kedua-dua pihak yang berakad dengan menyatakan tentang kemahuan, kerelaan dan niat mereka untuk melakukan akad. Seperti mana dimaklumi bahawa kerelaan merupakan syarat sah kontrak jual beli. Namun begitu, kerelaan merupakan sesuatu yang tersirat dan ia perlu dizahirkan melalui petanda-petanda yang dapat menggambarkan kerelaan tersebut. Ia dapat dizahirkan melalui tindakan kedua-dua belah pihak yang mengikat kontrak, yang menunjukkan mereka bersetuju dengan urusan jual beli tersebut. Tindakan inilah yang dinamakan sebagai sirah akad. Sirah akad daripada penawaran ijab oleh penjual dan penerimaan qabul oleh pembeli. Contohnya, penjual berkata, saya jual baju ini kepada kamu dengan harga sekian, ijab. Kemudian pembeli berkata, saya setuju atau saya beli, atau dengan ucapan yang seumpamanya. Sirah terbahagi kepada dua, iaitu secara langsung dan jelas, iaitu sarih, dan tidak langsung, kinayah. Sirah secara langsung dan jelas, sarih, bermaksud setiap ungkapan yang secara jelas merujuk kepada jual beli. Contohnya, saya jual kepada kamu, atau saya serahkan hak milik barang ini kepada kamu dengan harga sekian. Sementara pembeli berkata, saya beli atau saya terima hak milik barangan ini. Ini adalah benda yang jelas. Ini biasa kita sebut ketika mana kita pergi ke kedai. Orang yang menjual Islam ke bukan Islam, kita dah automatik sebut saya beli, dan orang tersebut akan balas saya jual. Itu adalah lafaz yang jelas. Sirah tidak langsung kinayah pula bermaksud ungkapan yang boleh membawa maksud jual beli, dan pada masa yang sama juga boleh membawa maksud yang lain. Contohnya, penjual berkata, saya serahkan kepada kamu dengan harga sekian, atau ambillah dengan harga
sekian. Pembeli pula menjawab, saya terima atau saya ambil. Sirah secara langsung dianggap sah sebagai jual beli sebaik sahaja ia diucap tanpa perlu bergantung kepada niat. Sementara sirah secara tidak langsung pula tidak dianggap jual beli kecuali ia dibuat dengan niat jual beli atau ada tanda-tanda yang merujuk kepada wujudnya proses jual beli. Kita sebut saya jual ataupun saya beli, itu adalah sarih. Tanpa kita niat, itu dikira sah. Tetapi ketika mana ungkapan itu tidak jelas, boleh jadi nak jual ataupun tak jual, maka dia perlukan disertakan dengan niat. Antara akad perlu memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, tidak wujud tempoh yang lama antara penawaran ijab dengan persetujuan qabul yang boleh menggambarkan kepada kebiasaannya penawaran tersebut tidak diterima. Keadaan ini dinamakan sebagai kebersamaan tempat mengikat kontrak. Hal ini bermakna jika setelah penjual menawarkan jualan berlaku diam yang panjang atau wujud perbualan yang tidak kena-mengena dengan akad walaupun untuk tempoh yang singkat, kemudian barulah pembeli menyatakan persetujuannya, maka akad tersebut adalah tidak sah. Kita dah ambil barang, letak dalam troli ataupun dalam bakul, letak di atas tempat cashier yang kita nak bayar duit. Maka dikira barang yang kita ambil semuanya harga RM100. Ada diam yang panjang. Kita pandang cashier, cashier pandang kita. Kita pandang cashier, cashier pandang kita. Padahal barang tersebut memang kita yang ambil. Kita yang letak di kaunter. Kita yang ambil letak di troli. Maka berlakunya panjang ketika mana tidak ada kebersamaan antara penjual dan pembeli, maka akad tersebut adalah tidak sah. Dan boleh berlaku juga kebetulan cashier tersebut adalah kawan kita, bayar RM100 sembang. Anak dah habis ke kuarantin, sekarang duduk kat mana, macam mana makan dan sebagainya, orang lain tengah beratur panjang di belakang kita. Maka itu juga boleh membezakan niat dan menyebabkan akad jual beli kita adalah tidak sah. Sepatutnya ketika mana ditawarkan RM100 atas barang yang kita ambil, kita bayar dulu, kemudian baru sembang benda yang lain. Kalau itulah benda yang sesuai. Dah bayar, ramai lagi nak bayar, lebih baik kita beransur. Kita telefon selepas itu lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, akad perlu memenuhi syarat ini adalah perlu wujud persamaan antara penawaran dan persetujuan dalam semua sudut. Jika penjual berkata, saya jual kepada anda dengan harga RM100, sementara pembeli pula berkata, saya beli dengan harga RM50. Ataupun penjual berkata, saya jual rumah ini kepada kamu dengan harga RM50,000. Pembeli pula menjawab, saya beli separuh rumah ini dengan harga RM25,000. Ataupun penjual berkata, saya jual rumah ini kepada kamu dengan harga RM50,000 secara tunai. Pembeli pula menjawab, saya beli separuh rumah ini dengan harga RM50,000 secara tertangguh, iaitu hutang. Maka ketiga-tiga akad ini adalah tidak sah kerana wujudnya ketidaksamaan antara penawaran dan persetujuan. Mestilah benda yang sama. Penjual kata RM100, maka RM100 lah perlu dibayar oleh pembeli. Penjual kata RM100, pembeli meminta diskaun, boleh tak bagi RM98? Penjual kata setuju, maka dia bayar dengan harga RM98. Itu juga dibenarkan oleh syarak. Tetapi ketika mana ditawarkan suatu benda, dijawab dengan perkara yang lain, walaupun berbeza antara sudut tunai dengan hutang, maka itu tidak dibenarkan oleh syarak.
Yang ketiga, akad perlu memenuhi syarat ini, iaitu kesahihan jual beli tersebut tidak boleh dikaitkan dengan sebarang syarat atau dihadkan dengan tempoh tertentu. Sebab apa? Tujuan utama jual beli adalah pemilikan yang sempurna. Saya pergi ke kedai, saya beli roti, roti itu adalah milik saya. Saya nak makan boleh, saya nak bagi jiran boleh, saya nak beli dan terus buang boleh, saya nak biarkan sampai berkulat pun boleh. Itu adalah hak milik saya. Tak boleh, saya beli roti, hari kedua orang kedai datang, Ustaz dah makan belum roti? Belum. Pulang balik roti itu. Itu benda yang tidak dibenarkan oleh syarak. Sebab jual beli adalah pemilikan yang sempurna. Saya beli, saya boleh buat apa sahaja yang saya nak buat. Itu adalah jual beli. Sirah akad mestilah menunjukkan kontrak telah sempurna dan pemilikan mestilah bersifat kekal. Jika penjual berkata, saya jual rumah ini kepada kamu pada bulan sekian, jika si fulan datang untuk tempoh sebulan, pembeli pula membalas, saya setuju, maka akad ini adalah tidak sah kerana ia dikaitkan dengan syarat dan tempoh tertentu. Itu tidak dibenarkan oleh syarak. Lainnya, kalau konsep ijarah sewa dengan jual beli, baik, kita beli barang, itu ada hak milik kita, tetapi sewa adalah benda yang berbeza. Saya sewa kereta sehari, selepas sehari saya perlu pulangkan kereta sewa tersebut. Saya sewa homestay 3 hari 2 malam, selepas 3 hari 2 malam kereta tersebut bukanlah pemilikan yang sempurna bagi saya kena pulangkan homestay ataupun keluar daripada homestay tersebut. Itu sebab kita beli kereta menggunakan loan bank yang Islam, dia punya kaedah dia bukan jual beli. Kaedah yang digunakan adalah ijarah. Ijarah. Kaedah dia adalah ijarah, sewa beli, muntahiyah bitamlik, diakhiri dengan pemilikan yang sempurna. Saya ambil loan bank kereta, saya beli kereta Myvi harga RM50,000 dalam tempoh 7 tahun. Dalam tempoh 7 tahun itu adalah sewa. Saya bayar kepada bank. Ketika mana 4 bulan kereta saya tak bayar, bank arahkan kereta itu ditarik. Itu dibenarkan oleh syarak. Sebab itu bukanlah pemilikan yang sempurna bagi saya. Pada bulan Disember tahun ke-7, saya bayar bayaran yang terakhir. Maka saya dipanggil oleh bank untuk mendatangani perjanjian yang akhir, maka barulah pemilikan yang sempurna bagi saya. Selagi mana tak habis 7 tahun tersebut, maka tidak dibenarkan bagi saya untuk menjual dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kesempurnaan adalah sepatutnya penjual kata saya jual, kita sebagai pembeli sebut saya beli. Tapi kalau kita dulu sebut saya beli dan penjual menyambut dengan saya jual, itu juga dibenarkan oleh syarak. Tapi seeloknya penjual yang menjual, kita sebagai pembeli. Boleh. Sebab dia bekerja di tempat yang kedai tersebut. Dia menggunakan perkhidmatan dia dibayar gaji untuk bekerja di cashier. Kita membayar kepada dia. Ada soalan lain? Kita ada soalan, insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sentuh
satu bab kecil yang lebih menarik. Ada jual beli yang haram, yang tidak dibenarkan oleh syarak. Tapi ada jual beli yang haram, tidak dibenarkan oleh syarak, tapi boleh buat, tetapi pelakunya dianggap melakukan dosa. Contohnya, kita beli binatang empat kaki yang ada susu. Susu tersebut ditahan oleh penjual untuk bihusnin nazarain, untuk tujuan nampak lembu ataupun kambing tu gebu. Maka ketika mana kita tahu kita nak beli juga, kita dianggap melakukan dosa. Maka kita nak tolak pun boleh. Dan itulah pandangan Imam Syafi'i rahimahullah sebut menggunakan hadis sahih Muslim, fahuwa bil khiyari salasata ayyamin, diberi tempoh pilihan bagi kita dalam tempoh 3 hari. InsyaAllah kita akan sentuh pada kuliah yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang baik datang pada Allah, segala kelemahan kekurangan datang dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.